Salam sejahtera semua, saya Dr. Danish Malik. Saya amat gembira karena berpeluang untuk datang ke saluran Tenaga Emas pada hari ini untuk berkongsi dengan Anda semua. Saya telah berkhidmat dalam bidang dermatologi selama lebih daripada 20 tahun. Sepanjang pengalaman klinikal saya selama ini, saya bertemu dengan ramai rakan-rakan yang datang berjumpa saya setiap hari dengan masalah kulit. Ramai wanita sering menunjuk pada garis-garis halus dan bintik-bintik di wajah mereka sambil memegang cermin dan bertanya kepada saya dengan risau, "Dok, Danish, adakah kulit saya sudah tiada harapan pada usia sebegini? Saya guna produk penjagaan kulit yang mahal-mahal itu tetapi nampaknya tidak berkesan. Apa yang patut saya buat?" Setiap kali saya mendengar soalan-soalan ini, saya ingin memberitahu semua orang tentang masalah kulit. Penjagaan kulit sebenarnya tidak bergantung pada keajaiban, dan bukan juga semakin mahal semakin baik. Sebagai seorang dokter, tugas saya adalah menggunakan kaedah perubatan profesional untuk membantu orang ramai menyelesaikan penyakit kulit yang sedia ada. Tetapi pada masa yang sama, saya juga amat menyokong falsafah penjagaan kulit yang lebih asas, yaitu kembali kepada alam semula jadi dan memanfaatkan bahan-bahan paling selamat dan paling ringkas di sekeliling kita untuk penjagaan harian sokongan. Hanya dengan menggabungkan rawatan perubatan dan penjagaan di rumah, kulit kita dapat dikekalkan dalam keadaan yang paling sihat dan ideal. Hari ini, saya di sini bukan untuk mengesyorkan sebarang rawatan atau produk, tetapi saya ingin berkongsi dengan Anda sebagai seorang pakar dermatologi kanan, 3 kaedah penjagaan di rumah yang saya sendiri syorkan kepada rakan-rakan dan keluarga saya. Kaedah-kaedah ini sangat mudah, dan bahan-bahannya mudah didapati di pasar raya berdekatan, serta harganya sangat berpatutan. Tetapi jangan pandang rendah pada kaedah ini hanya karena ia mudah. Selagi Anda memahami prinsip di sebaliknya dan mengamalkannya dengan sabar dan konsisten, saya percaya kulit Anda akan membalasnya dengan seri yang benar-benar bersinar. Sila teruskan bersama saya karena saya akan berkongsi pengalaman klinikal saya selama berpuluh-puluh tahun dengan Anda tanpa sebarang keraguan. Sebelum kita bermula, saya ingin mengambil sedikit masa untuk mengkaji semula dengan cara yang paling mudah. Mari kita lihat kulit kita dan fahami mengapa ia berubah seiring dengan usia. Penuaan kulit kita sebenarnya adalah hasil gabungan kesan faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman yang dimaksudkan ialah genetik dan massa. Ini adalah proses semula jadi yang tidak dapat kita lawan. Apabila usia kita meningkat, kolagen dan serat elastin di lapisan dermis jauh di dalam kulit kita yang bertanggung jawab untuk menyokong keanjalan kulit akan hilang dan merosot secara semula jadi, menyebabkan kulit kendur dan pembentukan kedutan statik. Faktor luaran pula adalah perkara yang boleh kita ubah melalui usaha gigih. Musuh terbesar kita ialah sinaran ultra ungu UV dalam cahaya matahari. Kerusakan yang disebabkan oleh sinaran ultra ungu terkumpul dari masa ke semasa. Ia bertindak seperti pencuri, perlahan-lahan mencuri kolagen kita dan menghasilkan radikal bebas yang merosakkan sel-sel kulit. Ini dikenali dalam perubatan sebagai penuaan photoaging. Anda akan dapati bahwa kebanyakan kedutan dan hampir semua bintik-bintik di wajah Anda berkait rapat dengan pendedahan kepada matahari. Selain pendedahan matahari, pencemaran udara, pemakanan yang tidak sehat dan gaya hidup juga mempercepatkan proses penuaan. Oleh itu, strategi penjagaan kulit yang benar-benar bijak mestilah dari dalam dan luar. Mari kita bincangkan bahagian dalaman terlebih dahulu, yaitu apa yang kita makan setiap hari. Kulit adalah organ terbesar dalam badan. Nutrien yang kita makan akan mencerminkan kesehatan kulit kita secara langsung. Di sini saya ingin memberikan Anda beberapa prinsip pemakanan yang sentiasa saya ingatkan kepada pesakit semasa lawatan pesakit luar. Yang pertama ialah memastikan pengambilan protein berkualiti tinggi yang mencukupi. Kolagen pada asasnya adalah sejenis protein. Badan kita perlu mendapatkan asid amino yang mencukupi daripada makanan untuk menghasilkan kolagen. Telur, tahu, ikan, dan dada ayam adalah sumber protein yang sangat baik. Sesetengah rakan mungkin bertanya sama ada minum sup kaki ayam berguna. Ia memang mengandungi kolagen yang kaya, yang boleh membekalkan badan dengan bahan mentah untuk membuat kolagen. Adalah baik untuk mengambilnya sekali-sekala sebagai suplemen nutrisi. Tetapi ingat jangan mengambil terlalu banyak untuk mengelakkan pengambilan lemak tepu yang berlebihan pada masa yang sama. Seterusnya sila pastikan Anda mengambil vitamin C sebagai keperluan harian. Saya mesti tekankan perkara ini.
Vitamin C adalah pemangkin yang sangat diperlukan dalam proses badan kita mensintesis kolagen. Jika tidak ada cukup vitamin C, tidak kira berapa banyak bahan mentah protein yang Anda ambil, badan tidak akan dapat menyusunnya menjadi kolagen dengan lancar. Inilah sebabnya saya sering katakan bahwa daripada membelanjakan banyak uang untuk suplemen kolagen, lebih baik makan beberapa biji jambu batu, kiwi, atau lada benggala berwarna-warni setiap hari. Ini mungkin memberikan kesan yang lebih baik. Anda juga boleh menambah secara sederhana makanan yang kaya dengan antioksidan. Seperti yang baru kita sebutkan, sinaran ultraungu dan pencemaran alam sekitar akan menghasilkan banyak radikal bebas dalam badan kita. Ia akan menyerang sel-sel kulit kita dan menyebabkan penuaan. Antioksidan adalah seperti penyapu dalam badan kita, membantu menyingkirkan molekul-molekul jahat ini. Sayur-sayuran hijau gelap, beri, dan kekacang kaya dengan antioksidan seperti vitamin E, polifenol, dan sebagainya. Biji labu adalah pilihan yang baik. Ia kaya dengan zinc dan kuprum, yang juga merupakan unsur surih penting untuk mengekalkan kestabilan struktur kolagen. Perkara terakhir dalam penjagaan dalaman adalah perkara yang klise, tetapi saya tetap perlu ingatkan Anda berulang kali, yaitu minum lebih banyak air. 70% badan manusia terdiri daripada air. Kegebuan dan seri kulit sangat berkaitan dengan kandungan air. Apabila badan mengalami dehidrasi, kulit akan kelihatan kering, kusam, dan garis-garis halus akan menjadi sangat jelas. Minum air masak yang mencukupi setiap hari adalah langkah paling asas dan paling penting dalam semua prosedur penjagaan kulit. Baiklah, apabila kita telah meletakkan asas dalaman yang baik, kita boleh bercakap tentang cara untuk memberikan kulit sedikit sokongan dan penjagaan yang lembut dari bahagian luaran, yang menjadi fokus kita hari ini. Sebelum kita mulai membincangkan 3 resipi masker muka semula jadi ini, saya ingin menetapkan satu konsep yang sangat penting. Masker muka buatan sendiri ini adalah untuk menjaga kondisi dan bukannya untuk merawat. Ia boleh membantu melembabkan kulit kita, melembutkan sel-sel kulit mati, dan menambah nutrien semula jadi untuk menjadikan kulit lebih halus dan cerah. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh menggantikan rawatan perubatan dan tidak boleh menghasilkan kesan ajaib yang sama seperti rawatan menegangkan kulit frekuensi radio atau suntikan pengisi, filler. Sila kekalkan sikap yang betul dan rasional dan anggap ia sebagai ritual penjagaan kulit jangka panjang yang lembut. Sekarang mari kita lihat kaidah pertama, yang saya panggil masker asas pencerahan lembut. Masker ini mempunyai formula yang sangat ringkas, tetapi kesannya sangat menyeluruh. Ia sangat sesuai untuk mereka yang baru mula mencoba penjagaan kulit semula jadi. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 1 kuning telur segar, 1 sudu besar yogurt asli tanpa gula, 1 sudu besar madu tulen, dan 1 sudu besar tepung serbaguna untuk menyesuaikan kepekatan. Biar saya jelaskan mengapa bahan-bahan ini sangat penting. Kuning telur sangat berkhasiat. Ia kaya dengan lecithin, yang merupakan pelembab semula jadi yang sangat baik, yang membantu mengekalkan kulit kita lembut dan lembab. Ia juga sangat berkesan dalam membaiki lapisan lipid kulit yang kering. Nilai yogurt asli terletak pada asid laktik semula jadinya. Asid laktik adalah asid buah yang sangat lembut yang boleh membantu kita menyingkirkan sel-sel kulit mati yang tidak kelihatan di permukaan kulit, menjadikan kulit terasa lebih licin dan berseri. Ia tidak merengsakan seperti scrub fisikal tradisional. Bagi madu pula, ia adalah pelembab semula jadi yang membantu kulit menyerap dan mengunci kelembapan dari udara. Pada masa yang sama, beberapa unsur surih yang terkandung di dalamnya juga mempunyai kesan menenangkan kulit. Peranan tepung di sini sangat mudah, yaitu untuk menjadikan tekstur keseluruhan masker sesuai untuk kita sapukan pada wajah. Cara membuatnya sangat mudah. Hanya masukkan kuning telur dan 1 sudu besar yogurt, madu dan tepung ke dalam mangkuk yang bersih. Gunakan sudu atau brus masker yang bersih untuk mengacau semuanya sehingga sebati menjadi pes kuning muda yang licin tanpa ketulan. Selepas Anda mencuci muka dengan bersih, gunakan tuala untuk menekan air sehingga kering dengan lembut dan kemudian elakkan kawasan di sekeliling mata dan bibir Anda. Untuk kulit yang halus, sapukan masker ini secara merata ke wajah Anda. Kemudian, berehat dan baring, dengar musik dan pakai masker dengan tenang selama kira-kira 15 menit. Apabila masa tamat, bilas masker dari muka Anda dengan air suam yang suhunya lebih kurang sama dengan suhu badan Anda, sambil mengurut lembut dalam gerakan membulat. Selepas mencuci,
kulit Anda akan terasa lembut dan cerah. Akhir sekali, sapukan toner dan lotion biasa Anda untuk pelembapan asas. Saya ada seorang jiran bernama Puan Fatimah yang tinggal di kawasan perumahan kami. Usianya hampir 70 tahun ini. Beliau seorang suri rumah yang sangat sederhana. Puan Fatimah tidak pernah menggunakan produk penjagaan kulit yang mahal. Suatu hari, beliau memberitahu saya anak perempuannya akan berkahwin bulan depan dan beliau mahu kelihatan terbaik pada majelis perkahwinan itu. Jadi saya mengajarnya cara membuat masker yogurt kuning telur dan memintanya menggunakannya 2 kali seminggu. Kira-kira sebulan, kemudian saya terserempak dengannya di taman di bawah. Saya benar-benar perasan bahwa kulit wajahnya menjadi lebih cerah. Kulitnya kelihatan gebu dan berseri. Beliau berkata kepada saya dengan gembira, "Dokter, Danish, kaedah yang dokter ajar ini memang berkesan." Beberapa hari lepas, saya dan anak perempuan saya pergi mencoba gaun pengantin. Dan wanita di kedai pengantin itu menyangka kami adik-beradik. Seri siat yang terpancar dari dalam ini tidak dapat digantikan dengan sebarang solekan tebal. Seterusnya kita beralih kepada petua kedua kita. Masker melembab mendalam dan melembutkan yang saya reka untuk mereka yang mempunyai kulit yang sangat kering, kasar, atau bahkan mengelupas. Asas kaedah ini sangat serupa dengan yang pertama, tetapi kita telah menambah bahan yang lebih berkhasiat. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 1 kuning telur segar, 1 sudu besar pisang masak yang dilenyekkan, 1 sudu besar yogurt asli, dan 1 sudu teh madu tulen. Adakah Anda perasan bahwa kita menggunakan pisang yang dilenyek dan bukannya tepung? Pisang dikenali sebagai kosmetik yang boleh dimakan. Ia kaya dengan kalium dan vitamin A, B, dan C, yang semuanya merupakan nutrien yang sangat baik untuk kulit. Kalium, khususnya, dapat membantu mengawal keseimbangan air di dalam dan di luar sel kulit, menjadikannya sangat melembabkan. Tekstur pisang itu sendiri juga menjadikan masker melekat dengan lebih licin dan lebih melembabkan. Cara penggunaannya sama seperti masker pertama. Sapukan selepas mencuci muka, tunggu 15 menit, kemudian bilas dengan air suam, dan lengkapkan rutin penjagaan kulit seterusnya. Di sini saya ingin berkongsi satu petua kecil. Apabila memilih pisang, sebaiknya pilih pisang yang baru masak, tetapi kulitnya belum lagi ada terlalu banyak bintik hitam, karena pisang yang terlalu masak mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi. Menyapunya pada muka saya mungkin membuat kulit terasa sedikit melekit. Masker ini akan membuatkan kulit saya terasa lebih lembut selepas digunakan. Ia sangat berkesan dalam memperbaiki garis-garis halus yang disebabkan oleh kekeringan. Saya ada seorang pesakit di klinik saya, Puan Azizah, yang berusia dalam lingkungan 60-an. Beliau seorang guru seni khat. Oleh karena beliau banyak menghabiskan masa di dalam bilik berhawa dingin, kulitnya sangat kering dan pipinya sering mengelupas. Selain memberikan preskripsi krim pelembab yang ringan untuknya, saya juga mencadangkan agar beliau mencoba masker pisang ini sebagai rawatan pelembapan tambahan selama 2 bulan. Kemudian beliau datang semula untuk lawatan susulan dan dengan gembira berkongsi dengan saya bahwa beliau kini menggunakannya sekali atau 2 kali seminggu, dan kulitnya yang kering dan mengelupas telah bertambah baik dengan ketara, dan solekannya juga lebih kemas. Beliau juga berkata bahwa semasa mengajar, para pelajar sentiasa mengatakan kulitnya nampak berseri dan lembab, yang membuatnya berasa sangat gembira. Pengalaman sebenar ini membuktikan kekuatan bahan-bahan semula jadi. Jika kita menggunakannya dengan betul, ia boleh menjadi kawan baik kulit kita. Kaedah ketiga yang akan saya kongsikan adalah versi yang dinaik taraf daripada 2 kaedah sebelumnya. Ia sangat berkesan untuk merawat kulit matang dan kering. Kesannya akan lebih mendalam. Sekarang sila beri perhatian karena perincian kaedah ini adalah kunci kepada kesannya yang luar biasa. Saya menamakannya masker pelembab pemulihan mutlak. Kaedah ini amat disyorkan untuk mereka yang merasakan kulit mereka kurang minyak, garis-garis lebih jelas, dan seri wajah berkurangan. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 1 kuning telur segar, 1 sudu besar tepung, 1 sudu besar madu, dan bahan utama sebagai sentuhan akhir, 1 sudu besar minyak zaitun darah tambahan yang diperah sejuk, cold pressed extra virgin olive oil. Ya, ia adalah minyak zaitun berkualitas tinggi yang kita gunakan di dapur untuk membuat salad. Minyak zaitun kaya dengan asid lemak monotak tepu, vitamin E, dan polifenol. Ia adalah antioksidan dan pelembab semula jadi yang sangat baik. Ia boleh membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit.
mengunci kelembapan dengan berkesan dan melembutkan kulit. Ia mempunyai kesan sokongan yang sangat baik untuk meningkatkan keanjalan kulit. Walau bagaimanapun, saya juga ingin menekankan bahwa formula ini mengandungi minyak, jadi jika Anda mempunyai kulit berminyak dan mudah berjerawat, ia tidak sesuai. Sila gunakan masker asas yang pertama. Rahasia utamanya bukan sahaja pada formula, tetapi juga pada kawalan tepat suhu dan masa. Pertama, pastikan semua bahan berada pada suhu bilik sebelum dicampur. Pastikan telur yang baru dikeluarkan dari peti sejuk dibiarkan seketika sehingga suhunya kembali normal. Ini karena bahan yang sejuk akan menyukarkan minyak untuk sebati dan juga akan menjejaskan rasa dan kesan apabila disapu pada muka. Kemudian campurkan semua bahan sehingga sebati dan sapukan pada muka yang bersih. Seterusnya, yang paling penting ialah kawalan masa. Sila tetapkan jam penggerak. Tidak lebih, tidak kurang 15 menit. Mengapa 15 menit? Karena ini membolehkan nutrien dalam masker diserap oleh lapisan permukaan kulit. Ia adalah titik keseimbangan keemasan untuk menyerap masker dengan berkesan tanpa membiarkannya kering dan menyerap kembali kelembapan dari kulit karena dibiarkan terlalu lama. Apabila masa tamat, sila bilas masker dengan teliti menggunakan air suam. Selepas mencucinya, gunakan air sejuk untuk menyimbah muka Anda beberapa kali dengan lembut. Langkah suam dahulu kemudian sejuk ini adalah teknik yang biasa digunakan dalam penjagaan kecantikan. Air suam boleh membantu membuka liang pori. Ia membersih dengan lebih teliti, dan air sejuk di akhir membantu mengecilkan liang pori buat sementara waktu, menjadikan kulit terasa lebih tegang dan menggalakkan peredaran mikro di muka. Kaidah ini adalah rahasia pribadi saya untuk mengekalkan kulit yang baik. Ibu saya berusia lebih 80 tahun dan mempunyai kulit yang sangat kering. Saya menyuruhnya menggunakan masker minyak zaitun ini setiap minggu selama kira-kira 6 bulan. Walaupun kedutan dalam yang ditinggalkan oleh usia di wajahnya tidak mungkin hilang, kulitnya jelas kurang kering. Kulitnya menjadi lebih berseri dan lembab. Garis-garis halus yang disebabkan oleh kekeringan juga telah menjadi lebih licin. Rakan-rakan lamanya semua mengatakan bahwa beliau kelihatan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Inilah makna sebenar penjagaan kulit yang lembut. Kita tidak mengejar pembalikan penuaan sepenuhnya, tetapi untuk mengekalkan kulit dalam keadaan paling sihat dan paling selesa pada usia yang berbeza. Di penghujung program hari ini, sebagai seorang dokter, saya masih ingin mengingatkan semua orang dengan sikap yang paling serius tentang beberapa peraturan keselamatan yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Pertama, jika Anda pernah alah kepada telur, madu, produk tenusu, atau mana-mana bahan dalam resipi, jangan sekali-kali mencobanya. Keselamatan sentiasa diutamakan. Kedua, walaupun Anda tidak pernah alah kepada makanan ini, sebelum menggunakan mana-mana masker buatan sendiri yang baru untuk kali pertama, sila lakukan ujian kepekaan kulit kecil di bahagian dalam lengan Anda atau di belakang telinga Anda. Sapukan sedikit masker dan tunggu 24 jam. Jika kulit Anda tidak menunjukkan sebarang kemerahan, kegatalan, atau rasa pedih, Anda boleh menggunakannya dengan selamat di muka Anda. Ketiga, jika Anda kebetulan mempunyai luka di muka, jerawat yang meradang, merah, bengkak atau ruam atau masalah kulit lain, sila hentikan penggunaan masker ini dan biarkan kulit Anda kembali ke keadaan sehat terlebih dahulu. Keempat, jika Anda mempunyai masalah kulit kronik yang lebih kompleks seperti rosacea, dermatitis atopik, dan sebagainya, sila rujuk kepada pakar dermatologi Anda sebelum menggunakan sebarang kaedah penjagaan kulit tanpa preskripsi. Perkara terakhir juga sangat penting. Semua masker yang saya ajar hari ini mesti dibuat dan digunakan serta-merta. Bancu seberapa banyak yang Anda perlukan dan jangan pikir baki itu boleh disimpan. Sayang jika dibuang, tetapi buanglah terus karena bahan-bahan semula jadi ini tidak mempunyai bahan pengawet tambahan. Terutamanya telur mentah sangat mudah membiak bakteria pada suhu bilik. Jika Anda menyapu masker yang tercemar pada muka Anda, ia bukan sahaja tidak akan mempunyai kesan penjagaan kulit, tetapi mungkin juga menyebabkan jangkitan kulit yang serius. Perkara terakhir juga merupakan perkara paling penting yang kebanyakan orang akan tanya. Saya tahu ramai rakan akan rasa sayang untuk membuang masker yang tidak habis digunakan sekaligus dan mereka akan bertanya, Dr. Danish, bolehkah saya simpannya dalam peti sejuk dan gunakannya esok? Jawaban saya untuk soalan ini sangat jelas. Sama sekali tidak boleh. Sila fikirkan bahan-bahan kita seperti telur mentah, yogurt dan pisang
Semuanya sangat segar dan berkhasiat. Nutrien ini baik untuk kulit kita, tetapi ia juga menjadi tempat pembiakan bakteria. Kita tidak menambah sebarang bahan pengawet profesional yang digunakan oleh industri kosmetik ke dalam masker buatan sendiri kita. Sebaik saja masker dibuat dan terdedah kepada udara, bakteria akan mula membiak dengan serta-merta. Walaupun Anda meletakkannya di dalam peti sejuk pada suhu rendah, ia hanya boleh melambatkan kadar pertumbuhan bakteria, bukan membunuh atau mencegahnya sepenuhnya. Selepas disimpan selama sehari atau bahkan setengah hari, masker itu mungkin sudah mengandungi sejumlah besar bakteria. Menyapunya pada muka kita bukan sahaja tidak akan mempunyai kesan penjagaan kulit, tetapi mungkin juga menyebabkan alahan kulit dan keradangan, atau bahkan membawa kepada folikulitis atau jangkitan yang lebih serius. Ia benar-benar merugikan. Jadi saya kadangkan Anda menggunakan jumlah yang lebih kecil semasa membuatnya pada mulanya. Jika Anda tersilap membuat terlalu banyak, jangan pikir ia satu pembaziran. Demi kesehatan dan keselamatan kulit kita, bakinya mesti dibuang. Tolong, sila ingat bahwa kesegaran dan keselamatan adalah prinsip tertinggi penjagaan di rumah kita, dan sama sekali tidak ada kompromi. Selagi Anda dapat mematuhi prinsip keselamatan ini dengan sebenar-benarnya dan memberikan kesabaran yang cukup untuk memasukkan kaedah penjagaan lembut ini ke dalam rutin penjagaan mingguan Anda, saya percaya Anda akan dapat merasakan sendiri bahwa kulit Anda menjadi lebih sehat dan lebih stabil dari hari ke hari. Jika Anda memutuskan untuk mula mencoba, saya menjemput Anda untuk menulis "Saya mahu kulit yang sehat dan cantik" di ruangan komen di bawah sebagai perjanjian antara kita. Mari kita bekerja sama untuk kulit yang lebih cantik. Saya juga mengalu-alukan rakan-rakan yang telah mencoba untuk berkongsi pengalaman mereka di ruangan komen. Pengalaman berharga Anda akan menjadi galakan dan rujukan terbesar untuk orang lain. Jika Anda merasakan perkongsian hari ini bermanfaat untuk Anda atau rakan-rakan dan keluarga Anda, sila klik suka dan kongsikannya. Saya Dr. Danish Malik. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar perkongsian saya dengan sabar hari ini. Saya doakan semua orang dapat memiliki kulit sihat yang berseri dari dalam dan menikmati setiap hari dengan yakin dan gembira. Kita jumpa lagi di lain waktu.